Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali dalam episod Pendakwah Teknologi version live. So, beza episod ni dengan episod-episod yang lain adalah saya buat episod ni menggunakan OBS. So, saya tak ambil video dan edit pakai Final Cut dan sebagainya. So, ini sekarang ni saya menggunakan OBS punya application tu dan saya letak beberapa phone untuk ambil beberapa angle serentak lah. Senang. Alright, so video ni, tujuan saya buat video ni sebenarnya adalah untuk nak menjawab satu soalan yang saya dapat daripada member saya. Actually bukan satu lah, ada beberapa. Sebab sebelum ni saya post pasal smart curtain ni dekat beberapa group. So ramai orang tanya. So dia pun minta saya bagi satu penerangan ringkas tentang smart curtain yang saya gunakan. Okay, so basically kalau anda tengok smart curtain yang saya duk tunjuk dekat dalam screen ni, so smart curtain ni adalah version e-wheeling. Okay, so untuk pemahaman yang basic lah, saya bagi basic understanding tentang semua smart curtain yang ada yang anda boleh beli kat Shopee dengan Lazada. Dia ada smart curtain version Wi-Fi dan dia ada juga saya pernah jumpa smart curtain yang menggunakan version Zigbee. So apa benda Wi-Fi Zigbee ni semua? Okay, so sebelum kita masuk ke dalam smart curtain, saya boleh cerita satu benda dulu. Kalau anda cari dalam Shopee dengan Lazada, dia ada curtain yang motorized curtain yang anda boleh control pakai remote. Okay, dia bukan smart curtain. Dia hanyalah motorized curtain. So anda boleh gunakan remote tu untuk buka tutup. Tapi anda tak boleh guna application dekat phone dan sebagainya. Okay, tu satu. Lepas tu dalam masa yang sama juga bila anda search untuk smart curtain, so smart curtain ni dia ada bermacam-macam jenis. So yang selalunya yang anda akan jumpa dekat Shopee ataupun Lazada adalah Wi-Fi smart curtain. Okay, so Wi-Fi smart curtain ni apa maksud dia? Motor smart curtain yang berpusing untuk tarik curtain tu buka tutup tu, anda kena gunakan aplikasi seperti e-wheeling ataupun Tuya ataupun Smart Life untuk control dia. Dan maksud Wi-Fi itu adalah curtain tu, motor curtain tu menerima arahan daripada application phone anda menggunakan Wi-Fi yang 2.4 GHz tu. Tu maksud dia. So, ada setengah smart curtain yang motorized smart curtain ni dia hanya support Wi-Fi semata-mata. Dia tak ada remote. Tu satu cerita. So, kalau version saya ni, dia support Wi-Fi itu satu. Lepas tu, anda boleh gunakan RF remote ni untuk buka tutup dia. Itu yang kedua. Lepas tu, dia ada juga satu tempat yang kalau saya tak boleh nak tunjuk lah, nanti ada atas motor tu. Anda boleh cocok satu kabel yang pergi kepada satu macam switch. So, switch tu adalah manual switch. So, anda boleh tekan buka, tutup dan pause. Sama macam kalau anda tengok projektor yang naik turun tu. Sebiji macam tu. So, dia ada 3 cara untuk control. So, maksudnya manual control, pakai remote control dan pakai RF control. Tu satulah. Okay, so yang keduanya, kalau anda nak beli yang kata motorized curtain tu murah. Dia memang tak silap saya dalam 100 lebih dah dapat yang track dalam 4 meter tapi susah nak carilah. Kalau anda beli yang Wi-Fi only, anda memang semata-mata kena pakai Wi-Fi saja. Itu cerita dia. Maksudnya, anda kalau tak ada application Smart Life ataupun tak ada Google Home dan sebagainya, mungkin susah sikit lah anda nak pakai curtain tu. Itu satu. Kalau anda nak beli, saya galakkan anda untuk buka yang macam ni. Saya turun tunjuk Ustaz. Ni. Ini adalah satu e-wheeling smart curtain. So, e-wheeling smart curtain ni dia boleh buat apa? Dia cerita dia macam ni. Anda first kali, anda boleh buka curtain tu secara manual. Maksudnya manual tu apa tau? Anda pergi kat curtain tu, pegang tirai tu, tarik kain tu buka. So, bila anda tarik kain tu buka dan bila motor tu rasa macam track tu bergerak, maka dia kalau tengah tutup, dia akan buka secara automatik. Itu maksudnya anda pergi physically dekat curtain tu dan tarik. Okay, tu satu. Kalau anda malas nak pergi kat curtain tu dan tarik, anda pakai remote. Tu yang kedua. Okay, kalau anda tengok benda tu adalah smart Wi-Fi curtain, maka bila anda kalau ada Google ataupun Alexa, maka anda boleh gunakan voice command lah, buka curtain, tutup curtain. Tu terpulang kepada anda. Okay, so itu adalah cara-cara control curtain. So yang saya tengah pakai sekarang ni adalah macam ni. So kalau ada minat, anda boleh belilah. Harga curtain tu, okay, motor dia saja dalam 2-300. Okay, terpulang kepada brand. Ada setengah kalau anda search smart curtain macam yang ini adalah version e-wheeling. Ada version Tuya, ada version Smart Life. Okey, sedikit orang kata apa introduction yang basic lah tentang semua smart device ni. Dalam kebanyakan smart device yang ada dalam market sekarang ni lah, majority yang datang daripada China yang saya duk cakap ni, dia ada dua application yang utama. First sekali e-wheeling, yang kedua adalah Tuya. Okey, Tuya ni adalah company yang memang kerja dia buat platform untuk letak smart device. Dia tak buat hardware, dia buat platform saja. So basically kalau saya buat satu katakanlah smart curtain, saya buat sendiri kat Malaysia ni, saya boleh gunakan Tuya punya platform untuk letak application ke apa ke. So saya tak payah fikir pasal application. So Tuya, dia mengeluarkan satu application global, nama dia Smart Life. So basically Tuya dengan Smart Life tu satu geng.
So kalau device tu kata itu adalah device smart life, anda boleh guna dekat Tuya. Nah, macam itulah. E-Wheeling ni pula, E-Wheeling ni asalnya adalah application yang dibuat oleh Sonoff. Sebenarnya company main dia nama dia iTeed. iTeed ni dia buat PCB board semua macam itulah. Alright, so itu sedikit penerangan awam. Jadi kalau anda tanya saya, sebab ada ramai orang tanya, dia kata apa beza Tuya, apa beza ni E-Wheeling, yang mana lagi baik? Sebenarnya lebih kurang, tak ada beza pun. Itu adalah application je lah. Alright, daripada segi support, kalau anda kata saya nak pakai Google Home dan sebagainya, sama. So kalau anda beli curtain Tuya ke, ataupun anda beli curtain Smart Life, ataupun anda beli curtain E-Wheeling, semua tiga-tiga tu insyaAllah boleh pakai dekat Google dengan Alexa. Tak ada masalah. Okay, so sekarang ni saya tunjuk dekat anda satu benda. Kalau saya gunakan remote ni kan, macam remote ni nampak dia, sebab masalahnya benda ni tak boleh nak autofocus kot. Okay, bawah ni dia buka. So kalau saya tekan ni, anda boleh tengok curtain tu dia terbuka kan, nampak? So curtain tu tengah terbuka. Dan kalau saya tekan dekat atas ni, dia stop. Kalau saya tekan dekat sini, dia akan tutup balik. Tekan. Oh, tak jadi. Tu tutup. Itulah cerita dia. Okay? Alright, so ini kalau anda malas nak katakanlah basically macam ni lah, dah semak nak pakai handphone ke apa ke, pakailah benda ni. Ataupun kalau ada malas nak pakai benda ni, Nabi tarik tirai tu. Okay, yang kedua, saya boleh menggunakan benda ni. Mari saya buka sekejap benda ni. So kalau anda tengok dekat bawah ni, nampak, hilang. Tu dia, keluar. So itu adalah Google dan saya punya Alexa. So contohnya bila saya dah buat configuration settings dekat dalam E-Wheeling tu, dan saya dah add E-Wheeling ke dalam saya punya Google dan juga Alexa, maka saya boleh bagi arahan macam ni lah. Okay Google, open curtain. Kadang-kadang Google ni dia bodoh tau, tu masalahnya. Orang tengah duk buat video live yang tak boleh nak edit, dia bagi alasan macam tu. Okay Google, open curtain. I don't want to try any other things. Alexa, open curtain. Okay, here's Cooler Connect. Hampa tengok. Macam manalah saya nak pakai OBS. Kalau setiap kali saya duk buat benda macam ni, haram tak jalan. Sebab itulah kalau sebenarnya kan, kalau anda tengok saya duk buat, video cantik, cara-cara unboxing, nak install barang-barang E-Wheeling kan. Sebenarnya kan, berapa kali potong. Sebab benda macam ni lah, duk bagi arahan tak faham. Ada saja benda nak bagi tension dalam hidup ni. Okay Google, open curtain. Okay, opening the curtain. Nak kena cakap elok-elok, kena penuh perasaan. Itulah masalah dia apabila guna version perempuan, cuba pakai version lelaki, boleh habak, woi buka tutup curtain. Macam tu. Siri saja yang saya boleh bersembang pakai bahasa Penang. Okay, mari kita try untuk Alexa pula. Alexa, close curtain. Dia tak faham. Alexa, close curtain. Dia nak suruh saya cakap dalam accent, British accent. Dia nak macam tu lah kot. Cakap American accent dia tak mau dengar. Cakap Malaysian accent tak nak dengar. Tapi boleh je pun. Reti je nak tutup buka. Apalah. Duduk kat situ makan internet. Buat apa habis internet je. Okay, anyway. Patah balik kepada curtain tu. So kalau anda tengok dekat curtain yang saya tengah duk tunjuk tu kan. So curtain tu basically dia tak ada apa. Okay, ada orang tanya saya, bolehkah kita pakai track yang biasa dan kita beli motor saja? Okay, so untuk nak menjawab soalan tu, anda tak boleh beli track yang curtain biasa. Maksudnya anda tak boleh pakai track dekat IKEA tu dan digabungkan sekali dengan motor. Tak boleh. Melainkan kalau anda nak modify tu boleh lah. Sebab cerita dia macam ni. Track curtain, yang curtain dia yang mana kita guna untuk sangkut curtain tu, yang biru kalau anda tengok kat shilling tu kan. Tengok kat shilling atas tu. Saya silap tunjuk dia belah sini. Belah sini tu kat atas tu. Okay. So benda tu, dalam tu dia ada satu macam belting. Itulah cerita dia. So cerita dia macam ni. Tadi kalau saya bercakap pasal harga. Harga curtain tu adalah berdasarkan berapa panjang track yang anda beli tu. Saya nampak yang paling pendek yang saya pernah jumpa tu dalam semeter. So semeter tu kalau tak silap saya dalam 200 lebih. 300. Lepas tu yang paling panjang 4 meter. Okay, dia sebenarnya macam ni. Ada orang tanya saya, dia kata, okay, kalau dinding saya tak ngam-ngam semeter ataupun 2 meter, 3 meter, macam mana? Okay, setiap kali anda beli satu track, katakanlah semeter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, dia akan bagi beberapa add-on. Bukan add-on, macam penambah lah nak bagi panjang. So, yang pemanjang tu ada yang dalam, tak silap saya, dalam 4 inci, ada yang 2 inci. Okay, anda try ambil
yang orang kata apa, yang nak bagi tambah panjang tu, yang sedekat yang boleh dengan anda punya orang kata apa ni, tirai tu lah. Okay. Anda tak payah nak buat end to end dah sebenarnya. Okay. Kalau anda nak bagi ngam, maka anda boleh potong yang penambah tu. Benda tu aluminium. Anda boleh pakai gergaji biasa dan potong. Okay, cerita dia yang pasal track tu, kalau anda pakai track IKEA, anda tak boleh pakai dia punya track tu. Anda memang kena beli Smart Curtain punya track. Okay, Smart Curtain punya track itu, kalau anda kata, okay, yang dijual maksimum 4 meter. Ada yang kawan saya tu, dia kata sebab rumah ni memang kaca panjang. So, dalam tak siap-siap lebih daripada 4 meter lah. So, ada dijual track tu, anda boleh sambungkan. Okay, so selain daripada track tu pula, dia punya belting yang nak tarik, nak pusing tu pun ada penyambung dia. So, dia memang ada belting tu, tak silap saya dalam berapa meter. So, kalau tak cukup, anda boleh sambung lagi dengan berapa meter dan dia ada alat untuk nak melekat belting tu bagi panjang. Macam tu lah. Alright. So, kalau ada juga orang tanya saya, dia kata, okay, apa jadi kalau tak ada internet? Okay, kalau tak ada internet, sekiranya anda menggunakan remote macam ni, so dia boleh function, tak ada masalah. Anda boleh tutup anda punya wifi dan dia tetap function. Dan ada juga orang tanya saya, apa jadi kalau tak ada elektrik? Okay, so cerita dia, curtain ni dia menggunakan motor tu untuk buka. So kalau saya tutup elektrik tu, anda boleh tutup buka curtain tu macam biasa sebab motor tu akan free. Tu saja cerita dia. So anda boleh buka, tutup, tak ada masalah lah. So basically, kalau tak ada elektrik, buka tutup macam biasa. Kalau ada elektrik, tak ada internet, anda boleh pakai remote kalau anda beli yang version RF lah. Okay, kalau anda beli version yang tak RF, maksudnya anda kena pergi kat curtain dan tarik buka. Okay, kalau ada wifi macam biasa, anda bagilah, gunalah nak pakai Alexa ke apa ke. Kenapa saya duk tunjuk kat belah situ? Sebab masa saya duduk bersembang ni, saya punya Google dengan Alexa tu duduk belah sini ni. Tu dia duduk nampak. Anda tengok kamera kat bawah ni kan? Dia duduk kat situ tu. Letak dia handphone besar, sembang bukan buat apa pun, duduk saja. Bagi arahan tak boleh nak buka. Saya test dengan benda ni berapa kali tau sebelum buat video ni. Saya malas nak potong. Tak apalah. Anda tak tengok lagi masalah macam mana saya nak pairing barang-barang. Itulah cerita dia. Sebab ada orang kata, dia kata senang betul saya tengok video yang Cik Adir buat, kata pairing-pairing saya pairing tak jadi. Saya kata kat dia macam ni. Han tengok benda yang saya dah edit dalam Final Cut cantik. Sekali jalan semua smooth. Han tak tengok berapa banyak footage yang dibuang. Itulah cerita dia. Jadi ada orang tanya saya, so apa kegunaan curtain ni, Smart Curtain ni? Okay, Smart Curtain ni salah satu kegunaan dia adalah, tak ada apa lah nak tunjuk macam hampa terror, sempoi rumah macu, orang datang tengok, oi curtain boleh buka sendiri. Tu je pun. Smart Curtain ni belagak je. Dia tak ada apa. Tu je lah. Tak belagak. Apa benda lagi? Cuy, cuba cerita kat saya, apa function yang anda boleh buat untuk buka curtain pakai remote? Tengok, tekan remote pun tak dekat. Tengok, nak kena tekan 3-4 kali. Buka curtain pakai remote itu maksudnya kemacuan yang tahap tinggi. Tu cerita dia. So, katakanlah anda beli, cerita dia macam ni. Kalau anda ni seorang yang jenis tengah duk bajet, tengah tak ada, tapi anda nak tunjuk juga macam macho, so anda pegang remote ni tak dalam poket. So, anda bagi arahan lah, kata, curtain, tutup diri anda sendiri. So, dia tutup lah. Bateri remote ni pun dah habis. Aku nak buat video pun masa ni nak habis. Ni mesti Syahrul punya motor ni, dia punya antena tu saya ingat. Tak apalah, kemudian saya repair balik. Anyway, Smart Curtain ni satu. Lepas tu, kalau saya cakap macam ni lah, secara serius lah. Kalau orang tanya, apa kegunaan Smart Curtain ni? Cerita dia senang je. Kalau anda duduk dekat rumah yang mana anda nak macam pagi-pagi, benda tu terbuka, ataupun petang-petang benda tu tertutup, Smart Curtain ni berguna lah. So, adakah dia balik modal dengan daripada segi harga dia 400? Kalau macam saya ada satu Smart Curtain tu je. Smart Curtain yang saya duk tunjuk ni. Saya letak satu ni saja dekat saya punya salah satu ruang tamu. Yang curtain yang dekat bilik-bilik lain ataupun ruang tamu lain, saya pakai benda lain. Saya tak pakai curtain macam ni. Ada setengah saya tak pakai Smart Curtain pun, biar macam tu je. Alright, so satu anda boleh control dia punya buka tutup menggunakan timer lah. So contohnya anda kata nak buka pagi-pagi pukul 7, dia buka. Okay, itu satu. Selain daripada itu, anda boleh gunakan scene. Contohnya anda boleh kata, alright, movie time. Di mana kalau anda menggunakan barang-barang e-wheeling, anda boleh set scene. Contohnya saya kata sekarang ni adalah waktu movie. Okay, saya set scene untuk on movie time. So mungkin dalam movie time tu saya boleh buka curtain, saya boleh buka lampu, saya boleh tutup lampu, tutup curtain nak bagi gelap, dan buka aircon contohnya. So dia boleh duduk dalam satu, orang kata apa, satu ekosistem scene tu lah. Tapi jarang lah saya nampak orang pakai scene, tapi bolehlah try. Daripada segi, benda lain, daripada segi practicality curtain ni, ada orang tanya saya berapa berat curtain tu. Alright, kalau anda tengok yang curtain yang saya tengah duk pakai ni,
kain tu saya rasa agak berat juga ah. Masa saya angkat tu berat macam satu beras 10 kilo juga ah. So make sure track yang anda pasang tu, dia ada banyak tempat drill. Drill elok-elok ke dinding lah. Okey, ada orang tanya saya, adakah smart curtain ni hanya kena drill dekat atas, maksudnya dia melekat di ceiling macam tu saja? Sebenarnya tak. Dia ada kaki yang berbentuk L macam ni, yang mana anda boleh gantung curtain punya rail tu dekat belah sini. Okey, sekarang ni curtain saya duduk atas ceiling direct macam tu. Macam ni. So curtain tu duduk melekat kiri kanan. Macam tu lah anda tengok dekat atas tu, nampak? Mana jari saya? Ini pun satu cerita. Tu dia. Okey, nampak curtain? Tu. Okey, so dia melekat direct dekat ceiling. Kalau anda tak nak melekat direct dekat ceiling, maka macam saya kata tadi, anda beli pelekat L tu. Pelekat L ni beli kat mana? Boleh beli kat IKEA. Kalau tak nak malas nak pergi kat IKEA, anda pergi order kat Shopee. Memang ada. So yang bahagian sini anda drill ke dinding, bahagian sini ni anda lekatkan ataupun anda screwkan track curtain tu. Macam itulah cerita dia. Tapi make sure anda letak banyak. Sebab hari tu saya buat lawak bodoh, di mana saya drill 3 saja. Sepanjang-panjang curtain ni, saya drill satu kat sini, satu kat sini, satu kat tengah. Letak. Tak sampai berapa lama, haram datang tu jatuh kot. Nasib baik tak patah. Itulah cerita dia. So anyway, so itu adalah antara benda smart curtain yang ada. So anda boleh test lah. Okay, so kalau ada apa-apa soalan tentang smart curtain ni, InsyaAllah post lah dekat posting ni apa ke, tulislah komen. Nanti saya akan try reply dan buat video lain. Alright, InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana tengok saya cakap panjang lebar. Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bukan selamat tinggal. Jumpa lagi. Kalau pakai Final Cut Pro, saya boleh buat voice over tu berkali-kali sampai jadi tau. Tapi bila live macam ni, cakap memang kalau merapu pergi lah. Bye-bye.